أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية سلامة ومباركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الصلاة طريقة المتقين وجعل فيها قرة عين سيد المرسلين وركنا من أركان الدين وجعل فيها جنة العاجلة للمحبين ووعدنا أسرار العاشقين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini dapat kita bersama lagi mendirikan solat maghrib berjamaah. Tertarik saya dengan bacaan Al-Fadhil Al-Imam Tuan Haji Tusiran sebentar tadi. Dalam rakaat pertama dibacakan ayat daripada surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Sadaqallahul azim. Yang mana ayat yang dibacakan sebentar tadi adalah merupakan ayat mengenai bagaimana turunnya Al-Quran, dan juga bulan diturunkan Al-Quran itu adalah bulan Ramadan. Allah Ta'ala perintahkan barang siapa yang hidup dalam bulan Ramadan, faman syahida minkumus syahr falyasumhu. Itu sirah amar yang memberi erti wajib bagi dia untuk menunaikan puasa dalam bulan Ramadan. Dengar bacaannya, gaya bacaannya, dan juga maksud daripada bacaannya tu rindu kita nak bertemu dengan bulan Ramadan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala bagikan kita satu peluang untuk menyucikan diri dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan penyucian. Ya, saya dah sebut sikit hari tu, dan malam tadi pun mungkin Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi pun dah cerita. Cuma saya tertarik bila kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyucikan diri, yang mana ganjaran diberikan pada pahala mereka yang mengerjakan ibadat, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban, maka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala ampunkan seramai mungkin orang yang minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramainya itu disifatkan oleh baginda Nabi seolah bulu kambing yang tumbuh pada bulu yang tumbuh pada kambing Bani Karb. Ya. Lalu apa tujuan Allah Subhanahu wa taala nak bagi kita sampai macam tu sekali? Banyaknya Allah Taala nak ampunkan supaya kita masuk dalam bulan Ramadan. Nak kurang lebih pada 2 minggu lagi lah. Hari Ahad dah 15, hari ni dah kurang balik jadi 14 berapa hari lagi lah. Tak sampai berapa hari lagi kita akan berpuasa. Jadi masuknya kita setelah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tempoh bulan Rejab, bulan Sya'ban ini, maka senanglah untuk kita beribadat. Orang nak beribadat ni tuan-tuan, hati kena suci. Hati yang dapat keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala baru seronok beribadat. Orang kalau beribadat tapi dalamnya masih ada lagi perasaan hasad dengki, masih lagi ada perasaan
melakukan maksiat tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nak lakukan ibadat tu amat berat sekali tuan-tuan. Ya, sikit kita masuklah sebab saya teringat bacaan tadi tu begitu menusuk hati saya. Ya. Kemudian dia umpamanya dalam nak lakukan ibadat yang besar ni tuan-tuan, Allah taala biasa bagi sign dulu nak masuk dalam dia. Bulan Ramadan kita minta ampun, maka Allah taala ampunkan. Masuk Ramadan maka bersedialah kita. Begitu juga dalam ibadat yang besar. Nanti mana yang belum kahwin lagi dia akan alami ni, masa kita nak akad nikah orang. Nikah itu ibadat juga tuan-tuan. Ya, dalam masa nak akad nikah tu, kalau ada walinya di situ, saksinya ada di situ, Tok Naib Naib Qadhi dia akan minta suruh orang sama-sama ramai beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tahu tak sebab apa? Ya, saja nak suruh berzikir, nak berzikir paling elok la ilaha illallah, lambat pula lah orang tu tunggu ke depan. La ilaha illallah nak 100 kali kita buat dah habis. Ya, berpeluh-peluh lah orang yang nak kena jabat tangan tu. Ya, Syekh Hamzah esok kena lah. Ya. Imam sekali bukan dia suruh istighfar, dia suruh tahlil dulu, jenuh. Baik, dia bukan apa tuan-tuan. Sebab kalau kita tengok dalam kitab fiqh munakahat, contohnya dalam Idahul Lubab li muridin nikah bisawab karangan Syekh Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani rahimahullah taala, pengarang yang sama kitab Muniyatul Musalli ni, kata rukun nikah tu wali, saksi dan yang 5 itulah. Jadi yang 5 tu pengantin lelaki, pengantin perempuan, saksi, wali dan juga akad tu. Antara dua ni, saksi dengan wali ni, syarat dia rukun, tapi syarat dia mestilah bukan yang fasik. Bukan fasik. Ya. Bukan fasik tu maknanya apa erti fasik? Itu orang yang sentiasa melakukan dosa. Ya. Wa imma dosa besar, wa imma dosa kecil, dia berterusan melakukannya, maka ia dianggap fasik. Jadi macam mana dia nak mewalikan anaknya atau adiknya atau kakaknya atau saudara perempuannya, atau dia nak saksi-saksi pun tak boleh fasik juga. Bahkan kalau dalam perbahasan kitab dulu-dulu, orang yang tak pakai kepiah pun tak boleh layak jadi saksi. Ya, itu cerita dulu. Sekarang sepah lah orang tak pakai tuan-tuan. Jadi nak ceritanya, sebab istighfar yang diminta oleh Naib Qadhi itu nak mengangkat fasik itu. Nak angkat fasik. Tapi dia tak suruh lah Tok Wali dengan saksi tu korang istighfar 3 orang. Malulah dia. Kata aku ni fasik, kau suruh duk istighfar depan orang ramai, jahat sangat ke aku ni. Jadi Tok Qadhi dia atau Tok Naib Qadhi tu ataupun Qadhi tu, dia suruh kita sama-sama pakai istighfar. Dah tahu sebab ni kan. Ya, semudah itu tuan-tuan. Makna istighfar saja maka terangkatlah dosa dia. Moga sebab bab dalam mengampunkan dosa ni kerja Allah Taala. Tak tahu Allah Taala tu Maha Pengampun. Kita harap Allah Taala ampunkan dia, maka terangkatlah sifat fasik dia tu jadi orang yang adil. Fasik lawannya adil. Macam itulah. Jadi sebab apa? Nak melakukan kerja ibadat akad nikah ni ibadat yang besar. Kata ni lupa bila berkahwin tu dah separuh daripada agamanya telah disempurnakan. Itu kata ni lupa lah kan. Ya. Dah terlepas lah Syekh Hamzah. Okey, baik. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi perkara yang besar hendaklah sebelum daripada tu dituruti dengan istighfar, hendaklah dituruti dengan ibadat yang lain yang akan membantu ibadat yang besar. Okey, kita tengok balik kitab kita sambung. Harap-harap sebelum Ramadan habislah tamat bab Muniyatul Musalli sebelum masuk Tatmimul Faidah ataupun Bahjatul Mardiyah. Tengok muka surat 30, baris yang ke-12 daripada bawah. Muka surat 30.
Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi bisa'adatid daraini amin. Sekurang-kurangnya 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat, afdal 2 rakaat dengan niat tahajud dan lafaz niatnya usolli sunnatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Sengaja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala Allahu Akbar. Kita belum keluar lagi daripada solat sunat tahajud yang mana tidak dianjurkan, tidak dituntut berjamaah. Ini salah satu daripada solat yang tidak dituntut berjamaah. Ya, nanti kita sampai saya akan terangkan habis tu yang kita buat dalam bulan Ramadan tu, 10 malam terakhir. Biasanya pakat kalutlah AJK nak cari imam 10 malam terakhir buat tahajud secara berjamaah disertai dengan package. Ya, package sunat taubat, sunat hajat, sunat apa lagi, tasbih, sunat tahajud, apa semua. Ya, alhamdulillah dah perasaan nak beribadat tu dah bercambah-cambah dalam hati kita semua yang ada kat depan ni. Ya, sampai bacaan tadi pun saya kata Allah nak sampai dah bulan Ramadan, ya Allah sempatlah bernyawa lagi lah aku sampai bulan Ramadan ni. Ya, jadi ada itu soalan pada kuliah yang terakhir, ada orang tanya, ya, kalau kita nak buat semayang malam ni, ya, bangun malam ni, apa soalan, macam mana kita nak susun ni Ustaz? Daripada nak mula semayang apa ni? Nak buat tahajud dulu ke? Nak buat taubat dulu ke? Nak buat sunat hajat dulu ke? Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun Nabi SAW tidak pernah menggariskan macam manakah bentuknya, sama ada dibuat solat taubat dulu ke. Itu yang letak tu kita. Yang letak tu kita. Ya. Sebab apa kita letak taubat dulu mula-mula? Sebab yang itu sebab kita nak buat solat tahajud, nak buat solat yang besar-besar, kita mula-mula taubat dulu. Konsep ni macam saya sebut, disebut Syakban sebelum sampainya Ramadan. Konsepnya istighfar sebelum akad nikah. Jadi kita taubat dulu. Ya. Kemudian disusun orang pula. Saya tak cerita ulama dulu letak macam ni, kita yang letak gitu. Sebab apa? Rasulullah sepanjang dalil yang saya ceritakan pada tuan-tuan daripada kuliah yang bermula dengan solat sunat ini, tak ada yang Rasulullah susunkan untuk kita melainkan dalam bentuk rakaat saja cerita dia. Ya. Boleh saja letak kok mana sekalipun. Kalau kita terbangun lewatlah, katakan dah dekat-dekat nak azan, put it dalam 10 minit lagi nak azan ke, atau 5 minit lagi sebelum azan subuh, bangun terus semayang tahajud. Sebab tahajud ni dalil dia kuat. Dalam ayat Quran ada sebut wa minal laili fatahajjud laka fatahajjad bihi nafilatan laka, dalam surah At-Taubah. Dia ada sebut dekat dalam tu. Jadi kita buat tahajud lah hak utamanya. Hak kita duk bincang daripada 2 kuliah yang lepas ni. Ya. Tapi kalau masanya masih panjang, kita bangun dulu tengah malam dan kita buat solat sunat mutlak 2 rakaat. Hari kita jumpa solat sunat mutlak. Dia macam muqaddimah lah tuan-tuan. Kemudian dah buat 2 rakaat yang khafif, yang ringan. Kemudian kita buatlah solat sunat taubat. Kemudian kita buatlah solat sunat hajat, minta supaya Allah Ta'ala terima amalan kita pada malam itu. Ya. Kemudian kita buatlah tahajud. Kemudian kita buatlah, kalau kata nak buat witir pula lepas tu, Allah. Jadi kita boleh buat kok mana sekalipun, tak ada masalah. Sebab Rasulullah tak pernah aturkan untuk kita, tapi dalam pengajian kita yang diriwayatkan oleh para sahabat, rakaat solat tahajud ini ada yang namanya 2 rakaat, ada yang 1 rakaat pun ada juga. Kita dah terangkan dulu sikit. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu kaedah sembahyang daripada malam.
Okey, kemudian yang afdalnya disebut dalam kitab ini 2 rakaat. Itu yang paling ringan lah kita, 2 rakaat tuan-tuan. Ya, paling mudah. Nak baca apa pun bacalah tuan-tuan. Tapi kalau ikut riwayat, kalau kita nak ikut betul-betul lah seperti mana yang diriwayat oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Rasulullah bangun malam dia sembahyang 4 rakaat. Jangan kau tanya betapa baiknya solat itu, betapa sempurnanya rakaat semayangnya itu, dan jangan kau tanya berapa lamakah Rasulullah berdiri semayangnya itu. Maknanya panjang tuan-tuan. Bila Aisyah kata jangan tanya, maknanya elok dan panjang bacaan yang dilakukan oleh baginda Rasul. Buhpilah kalau tuan-tuan hafal surah Baqarah, baca habis sampai Baqarah, tak ada masalah. Tapi kalau tak larat kalau bacalah Fatihah, baca qul ya ayyuhal kafirun. Macam dalam kita baca awal-awal sembahyang sunat ni tuan-tuan, kan kita jumpa ya solat sunat ni kita baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama selepas daripada Fatihah, rakaat kedua bacalah qul huwallahu ahad. Habis settle. Dapat sunat bacaan surah ayat ataupun surah selepas daripada Fatihah. Boleh juga, tak ada masalah. Masa panjang lagi biasa kita buat kalau kita nak ingat recall baliklah. Sebab apa? Bulan Ramadan tahun lepas kita tak buat tu. Tak tahulah kalau AJK dia buat sama-sama dia. Tapi kalau kita yang tak boleh mari tu, boleh buat solat sunat tasbih. Tu panjang sekali lah. Ya, bolehlah kita jogging start daripada hari ni, bagi kepala lutut kuat sikit. Tak suruh pun kita dah jogging dah kan. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi rakaat yang paling afdal sekali disebut dalam kitab ini oleh Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani 2 rakaat dengan niat tahajud. Disebut tadi rakaat tahajud dia tu usolli sunatan tahajudi, sahaja aku sembahyang tahajud. Sebab nama tahajud dah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, rakaat ini lillahi taala. Jadi bila dah habis kita sembahyang tahajud, dia ada doa khusus dia. Tapi kalau tak baca doa ni pun tak apa. Cumanya saya suka dalam solat tahajud ini, ia sebenarnya solat yang untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Solat hajat kita nak minta hak bahagian kita, apa yang kita nak pada Allah taala. Tapi sunat tahajud ni dia seolah-olah memang sembahyang ni untuk Allah, untuk puji Allah taala. Sebab dalam kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi, dia kalimah dia ada riwayatkan satu hadis berkenaan tentang doa yang dibaca semasa sembahyang tahajud ini. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ard. Atas kamu pujian ya Allah. Ya. Malikus samawati wal ard, raja, nur, cahaya di antara langit dan bumi. Engkaulah yang pendiri, Tuhan yang pendiri, maknanya yang berkuasa antara langit dan bumi. Engkaulah raja antara langit dan bumi, penguasa semua seluruh alam. Antal haq wa qauluka haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haq. Engkaulah yang benar, kekuasaanmu benar, syurgamu benar, nerakamu benar, nabi-nabi yang diutuskan semua itu adalah benar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Kita confess, buat pengakuan di penghujung malam, di tengah malam waktu tak ada orang lain. Baca pelan-pelan. Ya. Kemudian antal haq wa qauluka haq wal jannatu haq wan nabiyyuna haq wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu anta a'lamu bihi minni antal muqaddam antal muakhkhar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita nyatakan penyerahan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kepada engkau aku berserah, pada engkau aku mewakilkan semuanya. Ya.
Engkaulah yang pemula, Engkaulah yang terakhir, Engkaulah segala-galanya, ampunilah dosaku, sama ada yang sengaja ataupun yang tersengaja, yang terdahulu ataupun yang terkemudian. La ilaha illa anta ditutupi dengan penghulu kepada istighfar. Jadi itu adalah solat tahajud. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita masuk dalam satu lagi jenis solat yang disebut sebagai solat sunat mutlak. Okey, tengok kitab. Okey. Okey, akbar, selepas Allahu akbar, maka qala musannifu rahimahullahu taala, maka sebagaimana kita memelihara akan segala sembahyang yang tersebut itu, barang sedapatnya istimewa pula pada saat kita kerjakan sembahyang malam. Istimewa pula pada sangat-sangat kita mengerjakan sembahyang malam. Ya, dalam sembahyang sunat ini, okey, saya dah terlajak ke bawah ni sebenarnya. Sengaja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala Allahu Akbar. Okey, balik di atas balik. Dan demikian lagi setengah daripada sunat ia mengerjakan sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak. Ini sembahyang sunat yang terakhir ya dalam kitab ni ya. Pada malam atau siang yang tiada mempunyai waktu, dan sebab bermula sembahyang sunat mutlak yang pada malam itu afdal daripada sunat mutlak pada siang hari. Dan jika sembahyang pada malam diperbuat 2 rakaat, demikian lafaz niatnya, usalli raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar, sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala Allahu akbar. Jadi solat sunat mutlak ni dia tak ada sebab, saja-saja nak sembahyang. Bangun tengah malam, macam saya kata tadi intro, untuk nak lakukan solat-solat yang dikhususkan tadi, kita buatlah solat-solat mutlak. Di antara waktu maghrib dan isyak tak ada kuliah, nak ngaji suara dah serak tuan-tuan, buat solat sunat mutlak, buat 2 rakaat boleh sahaja. Cumanya solat sunat mutlak ni saya nak bagi tahu dia tidak boleh dilakukan pada waktu tahrim. 5 waktu yang saya pernah cerita dulu ya. Waktu yang diharamkan untuk, ataupun waktu yang dilarang, manhi untuk kita melakukan solat, tak boleh buat solat sunat mutlak. Baik. Jadi solat sunat mutlak ni pun ada ulama bagi tahu, yang namanya solat tahajud, yang namanya solat sunat hajat, solat sunat taubat ni asal dia adalah solat sunat mutlak. Mutlak ni dia umum. Ya, kita sahaja yang tujukan solat itu atas fungsi-fungsi yang tertentu. Boleh ya. Setengah orang, saya ingat lagi ada yang pernah tanya saya mengenai solat raghibin, solat sunat yang dibuat 12 rakaat. Dia lepas pada waktu maghrib nisfu Sya'ban. Boleh je nak buat, namanya raghibin ke, kalau takut jadi bid'ah ke apa ke, bacalah solat sunat mutlak, boleh, tak ada masalah. Bukan kita buat benda lain pun. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, terus, maka sayugianya kita memelihara akan segala sembahyang tersebut itu barang sedapatnya. Solat yang sebelum ni semua. Sedap istimewa pula pada sangat-sangat kita kerjakan sembahyang malam kerana ia terlebih sangat berat sesuatu atas nafsu, dan sungguhnya jadi ringan. Kat sini dia tulis jari, kalau kitab saya, tak tahu kitab yang cok batu tuan-tuan ni saya tak tahulah. Apabila dikekalkan atasnya dan sabar atas kepayahannya, dan dengan melawan akan hawa nafsunya pada permulaannya, kemudian daripada yang demikian itu jadi dibukakan dia pintu berjinak-jinak ia dengan Allah Azza wa Jalla, dan manis
Dalam kitab mungkin dia tulis manusia, tapi sebenarnya manis tuan-tuan. Manusia munajat dan lazat ia bersunyi, bukan bersuci tuan-tuan, bersunyinya tu, ya, bersunyi dengan Tuhannya, dan pada ketika yang demikian itu tiada kenyang seseorang daripada berdiri malam. Istimewa pula berat, bukan perut kat situ. Situ dia tulis perut, dia berat sebenarnya. Ni beza orang main mengaji dengan orang tak main mengaji. Kalau dia baca sendiri, kok mana main perut tau ni. Istimewa pula berat atau segan seperti barang yang jatuh setengah daripada orang solihin, seperti beberapa riwayat yang masyhur daripada hal mereka itu. Kita berhenti dulu kat sini. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, solat yang utama, ya, dalam banyak-banyak solat yang kita cerita ni, kalau even solat mutlak sekalipun, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah solat yang dibuat pada waktu malam. Banyak sebabnya, antaranya disebabkan susah untuk kita bangun bila dah tidur. Yang kedua adalah sebab sunyi, orang tak nampak apa kita buat. Ya, sebab perkara ni disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata afdhalus solati ba'dal fardhati salatul laili. Sebaik-baik sembahyang selepas sembahyang fardu itu adalah solat malam. Ya, dalam banyak-banyak sunat ni, kalau katakan kita kerja tak sempat buat duha, okey, tak apa lagi. Kemudian tak dapat sempat buat solat rawatib, tak sempat lagi, tak apa, buat hak malam, insya-Allah free. Tak ada, jaranglah, kecuali orang kerja kilang, orang yang kerja shift malam, pengawal keselamatan, susahlah dia nak buat. Tapi hak lain-lain tu kadang-kadang buat malam lagi disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teruskan. Yang masyhur daripada hal mereka itu, setengah daripadanya orang yang sembahyang subuh dengan ia sembahyang isyak. Ya, mereka itulah orang yang dapat petunjuk daripada Allah. Maka dengan petunjuk mereka itu kita ikut, dan jika lemah daripada banyak maka kerjakanlah yang sedikit barang kuasanya. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang dicakap kat sini, setengah daripadanya orang sembahyang subuh dengan ia sembahyang isyak. Maksud dia orang yang sembahyang subuh dengan kekal wuduknya sampai isyak. Maknanya dia sembahyang, dia baca Quran, dia tak batal wuduk dia. Dalam mazhab Syafi'i dia tak sentuh bini dia, dan dia tak dia tak berhadas kecil, berhadas besar. Okey, jadi ini saya nak cerita satu kisah yang kalau tuan-tuan pernah dengar, anggaplah ini ulangan sahaja, iaitu kisah mengenai bagaimana Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Syafi'i dengan Ahmad Ibn Hanbal ni bukan sekadar dua orang ahli ilmu, tapi anak murid juga. Imam Syafi'i adalah guru kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Meskipun Ahmad Ibn Hanbal belajar daripada Imam Syafi'i, tapi dia mengasaskan satu mazhab yang baru. Apa, dia orang bergaduh ke? Tak bergaduh, tak ada masalah. Kita je lah nak gaduh pun. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kisah dia, ada satu masa Imam Syafi'i datang ziarah ke rumah Imam Ahmad Ibn Hanbal, anak murid dia. Ahmad Ibn Hanbal dikatakan pada masa itu ada seorang anak, yang ada orang kata anak perempuan dia. Kemasyhuran Imam Syafi'i ini mengenai wara' dia, alim dia,
dari segi faqih dia mujtahid lah, semua orang tahu dia, glamour. Jadi anak kepada Imam Ahmad ni nak tengok macam mana perwatakan, macam mana akhlak, macam mana amalan orang warak ni. Itu warak, kita warak. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan, bila sampainya petang nak ke malam, maka dia perhati je anak kepada Imam Ahmad ni tuan-tuan. Sampai lalu dihidangkan makan malam. Bila dihidangkan makan malam, kita kan tuan-tuan, kalau alim kita sangka orang alim ni dia makan sikit saja. Sungguh ke selama ni kita tengok ustaz-ustaz makan sikit? Tak ada, sama belasah ya. Orang lain makan satu bungkus, kita dapat 2 bungkus. Tak. Imam Syafi'i bila sampai dihidangkan makanan, Imam Syafi'i makan sampai habis. Kemudian dah habis, di pelawar untuk tambah lagi, ya Imam Syafi'i tambah. Sudah. Ustaz kena lebih sikit lah kan. Baik. Sebab dia ikut Imam Syafi'i. Baik. Kemudian bila dia makan, anak Imam Ahmad ni dah tengok satu perkara. Okey, siapkan tempat tidur lah sampai dah malam. Lalu disiapkan tempat tidurnya, dikemas katil. Jadi Imam Syafi'i masuk bilik, dan sebelum daripada tutup pintu, dibawakan air, sebab bekas nak ambil wudu lah katakan. Ya, orang alim ni mestilah sembahyang tahajud apa semua kan. Lalu dia letak bekas air wudu dekat dalam biliknya tu, pun diperhatikan lagi oleh anak Imam Ahmad. Jadi pada malam itu tuan-tuan, Imam Ahmad dia sembahyang sepanjang malam. Okey, anak Imam Ahmad pula dia kerja duk perhati Imam Syafi'i. Jangan tanya saya macam mana dia perhati Imam Syafi'i, kok ada lubang ke, kok mana ke, Allahu alam, saya tak tahu. Cerita yang sampai dia perhati saja. Baik. Lalu apa yang diperhatikan Imam Syafi'i, dia duk baring saja. Dia dia baring, dia tak nampak bangun semayang ke apa, tak nampak. Itu yang perkara kedua yang dia nampak. Dia tak nampak bapak dia semayang, dia nampak lah. Tapi Imam Syafi'i tak. Dia kata alim lah ke mana macam ni. Kemudian esok paginya, maka dah habis yang kita buat keluar lah apa bekas air yang sepatutnya dibuat air wuduk oleh Imam Syafi'i, disediakan untuk tetamu tu. Dia ambil tengok air pun tak berkurang. Kok mana ni? Dia ambil tak berkurang. Lalu dia tanyalah kepada bapaknya, ya, wahai bapakku, macam mana ke orang yang dikatakan imam yang warak ini? Bagaimana dia tak mendirikan seumpama makan pun banyak lebih kurang orang lain juga, dan semayang pun tak buat, dan kemudian dia pun tak ada semayang malam. Lalu perkara ini dikatakan dengar oleh Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i pun menerangkan bahawa yang dia makan itu sebenarnya dia tak nak membazir, tak nak mensia-siakan makanan yang dihidangkan oleh orang alim seperti Imam Ahmad. Dia akui lah, yang pertama dia cop lah bahawa Imam Ahmad ni adalah orang yang alim. Jadi makanan yang dibuat ataupun dihidangkan oleh orang alim ni ada mengandungi keberkatan. Siap kena masak banyak. Mai rumah kena makan banyak kan. Rumah orang lain sepinggan, rumah saya kena makan sedulang. Okey, baik. Lalu diambil semua yang butiran-butiran makanan yang dalam tu diambil sebab nak ambil berkat. Kemudian yang bila dikata suruh tambah lagi, dia tambah sebab nak kumpulkan keberkatan tu. Dia makan biar keberkatan tu jadi darah daging dia. Sebab yang rezeki yang diperolehi oleh Imam Ahmad, ulama mestilah rezeki yang halal, keberkatannya bertambah. Ni masuk Isyak, dia tak lambatkan jam ni kan, dia ngam-ngam kan. Kita bagi azan dulu boleh tak? Okey, azan dulu.
innaka la tukhliful mi'ad. Sambung sikit lagi ya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Nampak gaya tak habis ya kitab ni, tapi kita sambung cerita tu sampai bagi sudahlah. Baik. Jadi apabila ditanya apa Imam Syafi'i bagi tahu, sebab aku nakkan keberkatan yang ada daripada rezeki disediakan oleh Imam Ahmad. Ya, tengok akhlak di antara guru dengan anak murid. Nah, ya. Kemudian bagaimana pula dengan tidurmu? Lalu dia berkata, aku malam tadi menyelesaikan masalah fiqh. Ada yang kata 100 masalah fiqh dia fikir. Dia fikir dan menyelesaikan masalah. Ada yang kata 13 ataupun 12 masalah fiqh. Ala kulli hal, maknanya Imam Syafi'i malam dia berfikir. Ya, berfikir. Dan kemudian dia berada di pembaringan lah, dia berada di pembaringan, dia tak semayang tapi dia berfikir. Berfikir itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila membawa satu perkara yang bermunafaat, dia lebih bermunafaat daripada semayang sunat 2 rakaat. Sebab kita berfikir untuk ummah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian air yang tak bergerak tadi tu, Imam Syafi'i kata, aku menggunakan sembahyang subuh hasil daripada wuduk yang aku ambil pada waktu Isyak. Tak batal wuduk dia. Ya. Imam Syafi'i ni kahwin tak? Dia kahwin. Yang tak kahwin tu Imam Nawawi. Cumanya dalam cerita ni saya nak buat satu perkara yang mungkin tuan-tuan tak pernah dengar. Cerita tu mungkin pernah dengar, tapi satu perkara yang kita tengok balik dari segi fakta sejarah. Ya, kalau lain-kali orang cerita, kita boleh doubt lah cerita ni. Yang faktanya Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah, ya, iaitu tahun yang sama kematian Imam Abu Hanifah. Kemudian 150 Hijrah, Imam Syafi'i lepas besar dia berguru pula dengan Imam Malik. Dan Imam Syafi'i dia meninggal di Mesir pada tahun 204 Hijrah. Maknanya umur dia lebih kurang 54 tahun, ya. Manakala Imam Ahmad Ibn Hanbal dia lahir tahun 164 Hijrah. 164 Hijrah. Okey. Dan disebut dalam kitab Siyar A'lam Nubala, Imam Zahabi kata Imam
Ahmad ni dia menikah waktu umur dia 40 tahun. Ya. Dan apa yang saya nak ceritanya, daripada 164 daripada dia lahir dan umur dia 40 tahun, kalau ikutkan, kalau di tahun dia kahwin tu umur dia umur 40 tahun, maknanya adalah tahun kewafatan ataupun meninggalnya Imam Syafi'i. Jadi kok mananya anak kepada Imam Ahmad ni boleh tengok Imam Syafi'i? Sebab ini daripada sejarah lah, fakta sejarah kan. Sudah Syafi'i mana? Ya, Syafi'i mana? Jadi disebut oleh seorang ahli sejarah namanya Muhammad Al-Arifi, dia kata kemungkinan. Ya, sebab cerita ni terlalu masyhur. Tok guru pun bawa juga tuan-tuan. Tapi saya tengok sampai ke sinilah ya. Kemungkinan yang dijumpanya itu oleh anak Imam Ahmad itu adalah Abul Abbas Ahmad bin Abi Ahmad At-Tabari, yang dikenali juga dengan Ibnul Qas Al-Faqih Asy-Syafi'i. Orang yang hebat juga dari segi ilmu dan turut memakai gelaran Asy-Syafi'i. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya, kalau dipertikaikan cerita itu, kita bawalah, kita kata orang yang disebut tu Asy-Syafi'i, tapi mungkin bukan Imam Syafi'i yang kita kenal. Imam Syafi'i ni kalau bab ilmu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, penutuplah sebelum kita tamatkan pada malam ini, dia ni begitu serius dalam bab ilmu. Kan kita ni mazhab Syafi'i tuan-tuan ya. Dia 4 tahun sebelum meninggalnya pada tahun 204 Hijrah tu, dia dilanda sakit. Sakit apa orang sebut? Buasir. Buasir. Kita pun kalau duduk lama-lama tuan-tuan, terutamanya yang kerja driver, orang yang kerja duduk saja, jadi dia boleh dapat buasir. Ya. Jadi dikatakan bahawa sakitnya Imam Syafi'i ini, yang pertama disebabkan dia tak jaga kesihatan dia. Dia kalau boleh menulis panjang malam, tak bangun tak apa, duduk terlalu lama, boleh mendatangkan penyakit. Dan diceritakan bahawa kalau dia naik kuda, pada masa dia sakit tu, darah tu keluar daripada bahagian duburnya, dan kain dia nampak merah. Ya. Ada yang kata dia nak menulis, kena tulis dulu atas dulang supaya darahnya tu tak keluar, kena kain apa semua. Ya, tak kena sejadah, tak kena apa-apa keliling dia. Dan meninggal, Allahu a'lam, mungkin disebabkan oleh sakitnya itu. Pernah ditegur juga, dia cakap, tapi aku passion aku adalah untuk nak ilmu. Ya, warasikhuna fil ilmi. Jadi orang ulama dia macam tu, dia tak jaga sangat makan. Ulama sekarang, kita lah ya, ustaz-ustaz sekarang pun tak jaga makan juga, tu yang kena macam-macam tu ya, Syekh Hamzah. Dia sebab ilmu dia tu. Nak sebab ilmu, bukan sebab ilmu. Hampa duk jamu macam-macam, dia makan macam-macam, tak habis pantang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sampai di sini saja. Semoga sempat untuk kita habiskan kitab ini sebelum sampai pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kita sama-sama mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepada kita kesempatan, nyawa, tenaga dan juga keupayaan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, untuk kita mendapat keampunan, agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita diampunkan. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arzuqna syahadata fi sabilika warzuqna al-mauta fi biladika Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau ambil nyawa kami sebelum kami ucapkan la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.